Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi AV Live ya. Bersama saya Dr. Nuriyati Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai topik doa dan amalan spiritual untuk menyembuhkan dan mengelakkan penyakit ya. Jadi salam al-hijrah buat semua ya. Selamat tahun baru buat mereka yang beragama Islam ya. Semoga tahun baru Islam ini menjanjikan satu tahun yang lebih baik untuk kita semua insya-Allah. Okay, jadi mungkin para netizen boleh dapat tolong komenkan sama ada kualiti suara kita clear ataupun tidak ya. Gambar kita adalah okey ataupun tidak ya. Jadi mohon komenkan di ruangan komen sama ada clear ataupun tidak suara saya ini ya, dan gambar ini clear ataupun tidak ya. Jadi sepatutnya penceramah kita hari ini iaitu Ustaz Zainal Abidin akan berkongsi mengenai topik doa dan amalan spiritual ya untuk menyembuhkan penyakit dan mengelakkan penyakit ya, tetapi namun begitu atas sebab-sebab teknikal ya beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita hari ini ya. Jadi insya-Allah saya akan cuba kongsikan sedikit sebanyak ilmu dan pengalaman yang saya pernah hadapi ya, bagaimana untuk kita menggunakannya ataupun mempraktikkan ya doa-doa ya dan mungkin zikir harian untuk menyembuhkan dan mengelakkan penyakit. Dan jika ada netizen yang ingin berkongsi pengalaman ya, berkongsi ilmu ya, amatlah dialu-alukan ya. Jadi seperti yang kita faham ya, penyakit adalah satu keadaan di mana badan kita ya mendapat masalah ya, mendapat mungkin jangkitan kuman ya ataupun mendapat kanser ya dan berbagai-bagai jenis penyakit yang boleh menimpa diri kita ya. Namun begitu ya, selain daripada usaha-usaha perubatan ya, usaha-usaha medical ya, perawatan moden ya, kita juga digalakkan untuk mungkin dari segi spiritual ya untuk mempercepatkan kesembuhan ya, kerana kajian juga menunjukkan bahawa sekiranya kita mempunyai spiritual ataupun emosi yang lebih teguh ya, yang lebih kuat ya, psikologi yang lebih kuat ya, kita boleh membantu melawan penyakit tersebut ya, selari dengan rawatan moden. Jadi rawatan sebagai manusia ya, komponen badan kita adalah terbahagi kepada physical, emotional dan juga spiritual ya. Jadi selain daripada perawatan fizikal ya, emotional support daripada keluarga dan rakan-rakan ya, sokongan spiritual juga amat penting untuk mempercepatkan kesembuhan di kalangan penyakit ya. Okey, selamat tengah hari Sharon ya, terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Dan Dr. Rats, waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih ya kerana bersama-sama kita ya. Okey, baik. Jadi saya dah mengupas tadi mengenai aspek manusia. Jadi manusia mempunyai 3 komponen utama ya, komponen fizikal, spiritual dan emotional ya. Jadi rawatan moden adalah termasuk dalam kategori fizikal ya. Jadi selain daripada rawatan fizikal ya, kita perlukan juga unsur-unsur rawatan berbentuk emosional dan juga berbentuk spiritual untuk mempercepatkan kesembuhan kita supaya rawatan kita boleh diberikan secara holistik ataupun menyeluruh ya, kerana kita mengetahui sebagai seorang manusia ya, komponen diri kita tidaklah terhad kepada jasad ataupun fizikal sahaja ya, tetapi emosional juga memainkan peranan penting ya, spiritual juga memainkan peranan penting untuk memastikan kesihatan kita ya, dan juga mempercepatkan kesembuhan kita ya. Banyak kajian menunjukkan bagaimana tingginya, kuatnya pengaruh psikologi ya untuk mempercepatkan kesembuhan ya. Ada juga kajian ya di mana kita berikan ubat placebo ya. Placebo bermaksud satu pil yang dikatakan kepada pesakit untuk menyembuhkan penyakit, tetapi sebenarnya pil tersebut tidak mengandungi pun ubat yang sebenar ya. Jadi banyak kajian yang kita lakukan menggunakan placebo effect ataupun placebo randomized control trial. Maksudnya kita bahagikan pesakit kepada 2 cabang ya. Pesakit yang cabang pertama menerima ubatan yang sebenar dan pesakit kedua menerima ubatan placebo. Maksudnya kita memberikan pil yang mungkin tidak pil, tetapi pil tersebut tidak mempunyai ubat-ubatan ya. Jadi ada beberapa kajian menunjukkan bahawa dengan memberikan pil placebo, bermaksud pil yang tidak mengandungi ubat juga boleh memudahkan ataupun mempercepatkan kesembuhan pesakit. Jadi itu membuktikan bahawa pentingnya pengaruh psikologi dan juga pengaruh emotion untuk mempercepatkan kesembuhan daripada pesakit tadi ya.
Okay, daripada Putri Nurul Hidayah. Assalamualaikum, Ustaz Jumaat dan salam tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Jadi bila kita berbicara mengenai aspek seorang manusia ya, jadi kita ingin merawat manusia itu secara holistik ya, bukan hanya sebahagian-sebahagian sahaja. Kita mahu merawat dari segi fizikalnya, dari segi emotionnya, daripada spiritualnya ya, kerana kebanyakan kita lihat ya, banyak pesakit yang kebanyakannya penyakitnya berpunca daripada mungkin emotion yang tidak stabil ya, ataupun psikologi yang tidak stabil ya, kekurangan perhatian ya, ataupun stres ya, terlalu stres ya, sehingga mendapat peptic ulcer disease ya. Jadi banyak penyakit-penyakit ya yang dikatakan berpunca ya daripada masalah psikologi ya, terutamanya stres ya, stress related disorder ya. Jadi sebagai seorang doktor pakar ya, saya banyak berjumpa dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres ya, antaranya penyakit gastrik ya. Kebanyakan pesakit ya, yang ada masalah gastrik, kebanyakannya melaporkan mereka juga sebenarnya mempunyai stres yang tinggi ya, tahap stres yang tinggi ya, boleh sehingga mengakibatkan penyakit gastrik ya. Begitu juga dari segi emotion ya, maksudnya emotion yang tidak stabil ya. Banyak sakit yang kemungkinan baru lepas bercerai ataupun mempunyai masalah rumah tangga, masalah keluarga ya, mereka sering dilanda penyakit-penyakit fizikal yang lain ya, contohnya mempunyai masalah depression. Jadi depression ini seterusnya mempengaruhi tidur mereka. Jadi tidur mereka tidak cukup, mereka tak dapat tidur kerana sibuk memikirkan masalah yang mereka hadapi ya. Okey. Jadi dari situlah kita dapat membuat keputusan bahawa pentingnya rawatan kita dibuat secara menyeluruh ya, daripada aspek fizikal, spiritual dan emosional ya. Okey, nampaknya alhamdulillah ya, Ustaz Zainal Abidin telah berjaya bersama-sama dengan kita ya. Assalamualaikum Ustaz. Okey, nampaknya tak berapa clear ya, tak nampak gambar Ustaz ya. Sekejap. Mungkin Ustaz boleh cuba copy paste dan okey, clear. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, dengar tak? Oh, tak dapat dengar Ustaz. Tak dapat dengar suara Ustaz. Mungkin boleh Ustaz unmute ataupun cuba check dari segi kualiti. Ustaz tengah mutekan mic tu sebab tak dapat dengar suara Ustaz. Tak dapat dengar. Ustaz dengar tak suara? Tak dapat dengar. Mungkin saya cuba keluarkan, saya cuba removekan Ustaz balik. Kan Ustaz cuba masukkan semula. Cuba Ustaz check bahagian kualiti audio Ustaz. Okey, boleh dengar tak? Okey, waalaikumsalam Puan Aziati ya. Sama-sama ya. Terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Masih tak dapat dengar lagi Ustaz. Masih tak dapat dengar lagi. Tak dapat dengar juga. Macam mana nak buat ya? Okey, cuba Ustaz, saya cuba keluarkan Ustaz dari studio. Nanti Ustaz cuba masuk semula ya. Bismillah. Clear. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, apa khabar Ustaz? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingatkan dapat kita berhubungan sesi tadi. Alhamdulillah Ustaz berjaya juga bersama-sama dengan kita ya. Jadi mungkin sebagai introduction ataupun pengenalan ya, saya akan memberikan sedikit untuk introduction ya mengenai Ustaz Zainal Abidin ya. Jadi Ustaz Zainal Abidin telah mendapatkan ijazah pengajian Islam ya, dari Universiti Al-Iman Yaman ya, dan Islam melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di UIA ya, di dalam bidang usul fiqh, dan beliau juga adalah AJK Ikram Kuala Lumpur ya Ustaz ya. Jadi Ustaz, mungkin kita terus kepada perbincangan hari ini Ustaz ya. Mungkin kita terus pada soalan yang pertama ya Ustaz. Apakah ada doa dan zikir yang boleh diamalkan oleh pesakit untuk mempercepatkan kesembuhan penyakit? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Terima kasih Doktor atas jemputan saya ke sesi pada tengah hari, pada hari Jumaat yang mulia ni. InsyaAllah kita berada dalam tahun baru, di mana tahun baru hijrah ni biasanya orang mulakan tahun baru tu dengan doa kan, kalau kita perasan. Sememangnya dalam Islam doa ni satu benda yang sangat umum, di mana kita dibenarkan untuk berdoa dengan apa sahaja doa. Tetapi
berkaitan dengan kesembuhan disebabkan Allah SWT merupakan yang maha menyembuh, dan Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran tentang perihal Nabi Ibrahim AS yang mengatakan apabila dia sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkannya dalam Al-Quran, menunjukkan kata sifat sembuh, penyembuh tu hanyalah khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bahasa Arab dia ada dua perkataan. Yang pertama dia sebutkan perkataan syifa, yang kedua dia sebutkan perkataan dawa. Dawa ni merupakan ubat, manakala syifa merupakan sembuh, penyembuhan. Allah SWT mengkhususkan penyembuhan tu dalam beberapa perkara, dan Nabi SAW pula menyebutkan yang ubat tu ada bersama dengan penyakit, di mana Nabi SAW sebutkan tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah menurunkan bersamanya ubat. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan perkataan syifa. Nabi SAW sebutkan perkataan dawa yang bermaksud ubat. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut secara umum dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maksudnya, dan kami telah menurunkan daripada Al-Quran tu yang menjadi syifa. Allah menggunakan istilah syifa di sini. Jadi dari sini, daripada ayat ni, para ulama mengatakan Al-Quran tu seluruhnya, tak kiralah surah apa sekalipun, seluruhnya Al-Quran tu boleh dibacakan untuk mempercepatkan penyembuhan. Yang kita sebut sebagai syifa tadi, kerana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran bahawa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Di dalam Al-Quran tu ada syifa. Tak kiralah kita baca apa sahaja ayat asalkan dia daripada Al-Quran, tetapi dia merupakan satu cara untuk mempercepatkan syifa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam doa Nabi SAW ada sebutkan satu lafaz doa yang menggunakan juga perkataan syifa, di mana dalam doa tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang nak baca bersama dengan saya. Kalau tadi ayat Quran tadi, ayat surah Al-Isra ayat 82. Kali ini pula daripada hadis Nabi SAW dari Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim. Macam mana lafaznya? Rasulullah SAW sebut, adhibil ba'sa rabbin nas. Adhibil ba'sa rabbin nas, ataupun adhibil ba'sa rabban nas. Ishfi antas syafi. Ishfi antas syafi. La shifaa illa shifauka. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Shifaan la yughadiru saqama. Sekali lagi saya baca laju-laju. Adhibil ba'sa rabbin nas ataupun rabban nas. Ishfi antas syafi ataupun washfi antas syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Ini dalam surah dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maksud dia apa? Adhibil ba's, pergikanlah ataupun buanglah kesakitan. Adhibil ba's rabbin nas ataupun rabban nas, wahai Tuhan manusia. Nabi SAW menggunakan lafaz Tuhan, Tuhan manusia, di mana menunjukkan kata kita mengharap sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang mana kita ni cuma hanya mampu berharap kepada Allah SWT sahaja. Dan kemudian Nabi kata apa? Washfi ataupun ishfi antas syafi. Sembuhkanlah kerana kamulah penyembuh. Asy-syafi. La shifaa illa shifa'u. Tiada penyembuh, tiada penyembuhan kecuali penyembuhan kamu. Shifaan la yughadiru saqama. Penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kompilasi ataupun sebarang kesakitan yang berkaitan dengan kesakitan yang sebelumnya tu. Jadi doa ni menunjukkan kata, dan juga ayat Quran tadi menunjukkan kata perkataan syifa yang digunakan oleh Nabi SAW, antaranya mempercepatlah penyembuhan tu. Mungkin bagi kita penyembuhan tu adalah satu benda yang mustahil lah. Maksud mustahil apa? Tidak mungkin ada satu penyakit yang tidak ada langsung sebarang kesan. Kalau kita lenguh pun kan, kalau kita sakit salah urat ataupun salah sendi kan, dia akan terasa kesan dia tu sehingga kita dewasa, sehingga kita dah besar pun masih terasa. Tapi dalam doa ni Nabi SAW memang sebutkanlah, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini salah satu doa yang Nabi baca. Ada juga doa lain yang Nabi dengan cara dia letakkan tangan dia di atas tempat yang sakit. Dia letakkan tangan dia di atas tempat yang sakit. Kemudian Nabi SAW sebut bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian Nabi membaca satu ayat, tapi ini sebenarnya bukan doa penyembuh, ini sebenarnya doa untuk mengelakkan sakit lagi di tempat yang sama, iaitu a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu
wa uhadhiru. Ni doa ni kita jarang dengar sangat. Tapi saya bacakan pelan-pelan. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au uhadhiru. Min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ni dalam riwayat yang lain lah, sama juga dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu cara yang lain lah, letakkan tangan di atas tempat yang sakit dan sebutkan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Maksud dia apa? Aku berlindung dengan Allah dan juga dengan kekuasaan Allah daripada sebarang keburukan yang aku dapati, yang sedang aku dapati dan juga yang aku takut-takutkan, yang aku berjaga-jaga daripadanya. Jadi ini bukan doa minta sembuh, cuma Nabi minta dihindarkan daripada keburukan dan juga Nabi berlindung daripada Allah SWT daripada segala keburukan. Okey. Secara umumnya tadi saya dah sebut Al-Quran sebenarnya boleh jadi sifat, tapi di dalam secara khususnya Nabi SAW pernah membacakan surah 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan juga kul a'udzu birabbin nas. Pernah juga baca 2 kul saja, iaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas untuk cucu Nabi ketika cucu Nabi itu masih sihat. Maksudnya untuk mengelakkan daripada sebarang penyakit, Nabi pun bacakan dulu. Daripada perbuatan sahabat ada satu. Sahabat pernah membacakan surah Al-Fatihah. Mungkin saya akan ceritakan kisah tu nantilah. Kalau nak dengar kisah tu, dia ada cerita dia di sebalik surah Al-Fatihah tu. Sahabat tu pernah bacakan surah Al-Fatihah kepada seorang lelaki, lalu dia sembuh. Macam tu cerita. Sahabat tu baca surah Al-Fatihah je. Tapi kita baca surah Al-Fatihah sehari kan. Tapi sahabat tu baca surah Al-Fatihah kepada lelaki tu dan dia sembuh. Tu antara perkara yang boleh kita amalkan lah. Jadi surah Al-Fatihah ataupun Al-Quran secara umum, kemudian surah Al-Fatihah 3 kul ataupun 2 kul, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian doa yang saya bacakan tadi, isfi anta syafi tu, adhibil ba's rabban nas, isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu antara doa yang boleh diamalkan lah, wallahu alam. Okay, jadi maksudnya banyak sebenarnya pilihan ya, alternatif untuk kita pilih ya, dari segi bacaan doa ya, bacaan zikir ya. Termasuklah yang simple-simple ya, yang mungkin kita setiap hari baca dalam solat, kita tak sedar rupa-rupanya bacaan itu boleh juga digunakan sebagai zikir dan doa untuk menyembuhkan penyakit. Jadi saya tertarik dengan sharing yang Ustaz kongsikan mengenai Al-Fatihah ya, 3 kul, 2 kul ya, dan juga doa daripada hadis tadi yang Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu adalah kebiasaan yang mungkin saya pernah sendiri amalkan juga lah ya. Jadi memang menarik daripada kongsian yang Ustaz kongsikan itu ya. Jadi mungkin dari segi sirah Rasulullah dan para sahabat ya, mungkin Ustaz boleh kongsikan ya, apakah amalan-amalan yang mereka selalu lakukan ya, yang mungkin kita boleh contohi ya, supaya kita boleh mempercepatkan kesembuhan penyakit yang kita hadapi ya, selain mengambil ubat-ubatan yang diberi oleh doktor ya. Maksudnya kita juga ada ikhtiar dari sudut spiritual kita ya, kerana saya yakin bahawa komponen spiritual dalam tubuh manusia perlu kita juga perlu kita hadapi juga dengan bantuan doa dan zikir. Jadi Rasulullah dan para sahabat suka boleh ceritakan pengalaman mereka. Okey, saya nak ceritakan sambungan kisah yang tadi, iaitu kisah sahabat yang dengan surah Al-Fatihah tadi, dan juga ada lagi satu amalan-amalan yang lain yang boleh diamalkan untuk kita mempercepatkan kesembuhan penyakit. Yang pertama, kisah tadi, dia kisahnya sebenarnya macam ni. Kisahnya pada zaman dahulu, bila para sahabat dan juga orang-orang Arab ni, dia nak pergi bermusafir, dia akan menempuhi tempat-tempat yang tak ada sebarang punca makanan dan juga punca air. Biasanya mereka akan melalui kampung-kampung dengan tujuan supaya orang kampung tu boleh memberikan sedikit bekalan ataupun paling kurang pun memberikan air. Sebab air ni adalah benda yang asas dalam kehidupan manusia. Pada satu hari, sahabat-sahabat ni dalam perjalanan, sahabat-sahabat Nabi SAW dalam perjalanan, Nabi tak ada dalam perjalanan tu, mereka sampai ke sebuah kampung. Sampai ke kampung tu, mereka berhenti di satu kampung untuk minta bekalan makanan, tapi orang kampung tu enggan memberikan. Dalam riwayatnya ada banyak versi riwayatnya, tapi saya gabungkan semua sekali. Bila orang kampung tu enggan memberikan, jadi dia pun ingin berpindah lah, pergi cari kampung lain pula. Bila dia baru saja nak keluar daripada kampung tu untuk cari kampung lain, tiba-tiba orang kampung tu panggil, kata, kejap-kejap, ada tak siapa-siapa di sini yang pandai ruqyah? Ruqyah ni adalah istilah bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia sebut jampi lah. Jampi ni tak semestinya Islamik sebab ada jampi yang menggunakan perkataan-perkataan yang tidak Islamik. Contohnya dia menggunakan menyeru nama-nama benda-benda yang selain daripada Allah SWT yang ghaib ni. Tapi jampi yang Islami, dia tak kisah, kadang-kadang baca Al-Quran tu merupakan jampi juga. Dalam bahasa Arab disebut ruqyah. Jadi orang tu dia tanya kepada rombongan sahabat ni, ada tak orang yang boleh ruqyah?
Tiba-tiba seorang sahabat tu menawarkan diri, dia kata saya pandai ruqyah. Lepas tu dia pun pergi. Bila dia pergi, rupanya ketua kampung yang dia pergi tadi tu, ketua kampung dia dipatuk ataupun disengat. Sama ada ular ataupun kalajengking, dia tak sebut secara jelas, tapi disebut dipatuk. Jadi sahabat tu pergi dan ruqyah dan sihat. Sembuh ketua kampung tu. Bila sembuh ketua kampung, dia pun balik dan dia mensyaratkan dengan dia punya ruqyah tu untuk dapat bekalan makanan. Jadi orang kampung tu seronok juga, ketua kampung tu seronok, dan dia bagi kambing dan segala macam. Bila dia dapat, pergi kepada sahabat-sahabat lain pun bertanya macam, bila pula engkau pandai ruqyah ni kan? Bila engkau pandai benda-benda macam ni? Lepas tu dia kata, sebenarnya saya baca surah Al-Fatihah saja. Dia baca surah Al-Fatihah kemudian sembuh. Jadi sahabat-sahabat mula rasa sangsi, bolehkah kita makan hasil daripada engkau baca Quran? Bolehkah kita makan hasil menjual ayat Quran? Macam kalau kita kata sekarang ni memperdagangkan agama ni, boleh ke makan hasil dari situ? Penunggang agama, boleh ke agama macam tu? Mereka rasa sangsi, takut. Padahal mereka dalam perjalanan keputusan bekalan ataupun bekalan makin sikit ni, tapi dia rasa sangsi. Sehingga dah sampai ke Madinah, dia pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kata, lah kenapa yang tak bolehnya? Yang selayaknya kamu ambil upah adalah dengan membaca ayat Quran. Bila kamu berubat ni menggunakan ayat Quran, bukannya menggunakan benda-benda yang lain lah. Itu maksud hadis. Secara umumnya lafaz yang Nabi guna lain lah. Cuma saya terjemahkan terus. Sebaik-baik kamu gunakan adalah menggunakan ayat Al-Quran. Lepas tu Nabi tanya, ada lagi tak kambing yang kamu dapat tadi? Bagi aku sikit. Untuk menunjukkan yang Nabi mengiktiraf perbuatan sahabat tu. Jadi sebenarnya surah Al-Fatihah tu dibaca oleh sahabat tu, walaupun sebenarnya kita nampak macam dia tak berniat pun nak kata memang khusus surah Al-Fatihah atau sebagainya, tapi memang disebabkan surah Al-Fatihah tu sebahagian daripada Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf perbuatan tu, menjadikan surah Al-Fatihah juga merupakan salah satu amalan yang diamalkan oleh ulama-ulama kemudian sebagai sunnah juga, iaitu kita membaca Al-Fatihah sekiranya ada sakit. Yang kedua, ada dalam hadis, walaupun hadis ni tak berapa kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sedekah itu boleh menyembuhkan penyakit. Walaupun hadis ni tak berapa kuat, tapi antara tafsiran ulama, walaupun ulama-ulama ni dia pelbagai lah, ada yang tafsirkan secara literal, ada yang tafsirkan secara konteks, dia kata secara spiritual. Dia kata apabila kita, ada yang kata macam ni, apabila kita saling bersedekah, maka orang yang sakit, yang miskin, dia akan mampu untuk pergi berubat, berjumpa dengan doktor, pergi membeli ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi sedekah itu secara teorinya bukan sedekah, secara teknikalnya bukan sedekah tu yang menyembuhkan. Cuma sedekah tu dia memberi bantuan kepada orang miskin untuk pergi berubat. Ada juga yang kata sebenarnya sedekah ni mengosongkan hati daripada penyakit-penyakit. Maksudnya bukanlah ubat daripada sakit-sakit yang badan ni, tapi sakit-sakit spiritual, macam penyakit kedekut, penyakit sombong, penyakit rasa diri tu megah, hebat, rasa diri tu tak pernah sakit. Jadi bila dia sakit, dia bersedekah mengurangkan perasaan tu. Ada juga yang kata memang literally maksud sedekah itu boleh mengubat penyakit dengan cara bila kita bersedekah tu, Allah SWT akan memberikan kesembuhan disebabkan kita telah beramal. Dan memang ada di dalam Islam yang dinamakan sebagai tawassul, menggunakan perantara dengan amalan-amalan yang soleh. Maksudnya sebelum kita nak berdoa, kita mulakan dengan kita berbuat amalan soleh dan kita niatkan amalan soleh tu, semoga Allah memberi apa yang kita hajatkan. Dalam kes ni sakitlah, kita tengah sakit, jadi kita hajatkan supaya Allah sembuhkan. Itu antara amalan dia, iaitu bersedekah. Ada juga amalan yang Rasulullah SAW amalkan apabila sakit, iaitu Rasulullah SAW menggunakan apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, tapi dengan nasihat-nasihat daripada orang pakar lah. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran memakan madu. Ada seorang sahabat tu datang jumpa Rasulullah, dia mengadu dia sakit perut. Dia tak sebut apa sakit tu, dia sebut sakit perut. Perut dalam bahasa Arab sebut batin. Batin ni maksudnya dalaman lah. Tak kisahlah, kadang-kadang hati, limpa semua tu termasuk dalam perkara dalaman juga kan. Dia kata kepada Rasulullah dia sakit perut. Jadi Rasulullah kata makanlah madu. Maksudnya bukanlah semua penyakit Rasulullah kata pergi makan madu. Macam ada orang tu demam, makan madu. Bukan? Macam yang kita amalkan sekarang ni, tak. Tapi ada seorang sahabat tu dia mengadu dia sakit perut ataupun sakit dalaman ni, Rasulullah kata makan madu. Kemudian dia makan tapi tak sembuh. Betul, Rasulullah datang lagi, Rasulullah kata makan madu. Kali ketiga dia kata dia tak sembuh juga. Rasulullah kata perut kamu tu menipu kamu sebenarnya. Bukan kamu tak sembuh, sebenarnya kamu dah sembuh dah ni, tapi kamu masih lagi menipu diri sendiri lah. Kemudian dia sembuh. Itu cerita dia lah. Cuma nak kata Rasulullah membacakan ayat Quran bila Rasulullah bagi kepada dia, Rasulullah kata kerana Allah SWT menyebutkan bahawa di dalam madu itu ada penyembuh, jadi aku berikan nasihat untuk kamu makan madu ni sebab mengambil keberkatan daripada ayat Quran tadi dah. Tapi macam yang saya sebut tadi, dia bukan semua penyakit Rasulullah terus bagi tahu pergi makan madu. Luka pergi letak madu, tak ada. Bahkan ada hadis yang mana Rasulullah SAW kata siapa yang berubat tanpa ilmu, maka dia sebenarnya telah menanggung apa yang jadi lah. Dia akan menanggung apa yang terjadi selepas tu. Ada hadis sebut dengan jelas macam tu.
Dia tak ada, bahkan tak ada dalam sunnah Nabi, walaupun ada setengah benda yang Rasulullah sebut. Contohnya al-habbatus sauda shifaa'un likulli da'. Habbatus sauda ni, black seed ni adalah penyembuh bagi seluruh penyakit. Tapi walaupun hadis tu sebut macam tu general kan, tapi Rasulullah tak pernah macam apa saja sakit maka habbatus sauda, apa saja sakit maka habbatus sauda, tak pernah. Itu semua kita panggil hadis yang Rasulullah sebut secara umum. Untuk penyakit yang masa tu Rasulullah maksudkan. Walaupun Rasulullah sebut perkataan semua penyakit, tapi sebenarnya maksud Rasulullah yang dimaksudkan pada masa itulah. Macam kalau kita kata semua orang datang kecuali engkau. Maksud semua orang tu bukan semua manusia datang muka bumi kan. Mungkin maksudnya semua kawan-kawan kita yang kita tengah masukkan dalam cerita tu lah. Jadi macam itulah dia. Tak semua penyakit, tak ada sunnah Nabi SAW yang menggabungkan semua benda-benda ni kan. Gabungkan habatus sauda, gabungkan madu, gabungkan semua sekali. Lepas tu jadikan ubat untuk semua perkara. Tak ada sunnah, tak pernah jadilah dalam sunnah Nabi. Nabi bagi tahu berdasarkan kes Tengok kes, betul Rasulullah bagi tahu. Tengok kes, betul Rasulullah bagi tahu. Dan yang terakhir adalah doa lah. Doa ni dalam hadis ada sebut berdoalah dalam keadaan kamu yakin akan dimustajabkan. Maksudnya doa ni perlu disertakan dengan kita sangat berharap dan kita mengetahui apa yang kita tengah minta. Sebab tu doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak, dia tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Sebab apa? Sebab bila dia terdesak, memang doa dia tu betul-betul dia menjiwai. Kalau kata kita doa biasa kan, selepas solat tu biasa orang doa kan, dia sebut Rabbana atina fid dunya hasanah, laju-laju kan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sebab apa? Sebab dah biasa, dah jadi rutin. Tapi bila terdesak, dia akan lebih menjiwai. Dan dalam hadis sebut memang berdoalah dalam keadaan kamu yakin, dan Allah tidak akan menerima sesuatu doa. Dalam hadis sebutnya tu, Allah tidak akan menerima sesuatu doa melainkan apa yang dia tahu daripada apa yang dia sebut. Macam tu. Jadi 3 perkara ni, yang pertama tadi sedekah ataupun apa saja amalan soleh yang kita boleh mulakan sebelum kita berdoa. Yang kedua adalah amalan Rasulullah tu dengan makan benda-benda yang disebutkan tadi, tapi dengan nasihat orang yang bidang dia. Yang ketiga adalah berdoa dalam keadaan yakin. Wallahu a'lam. Itu saja. Okey, jadi maksudnya memang perlu untuk kita memahami isi kandungan doa kita. Doa tu dengan penuh bersungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dengan sepenuh hati, bukannya macam sambil lewa doa sambil fikir nak makan apa hari ni kan. So kita perlu doa dengan penuh khusyuk, dengan penuh pengharapan, barulah doa tu boleh dimakbulkan ataupun tiada hijab Dan saya pun tertarik dengan sharing Ustaz mengenai amalan soleh ni. Ustaz kata sedekah boleh membantu mempercepatkan penyembuhan Saya pernah mendengar ada kisah tak sure berlaku pada zaman sahabat ataupun tidak di mana beberapa orang yang terperangkap dalam gua, kemudian mereka masing-masing sharekan kebaikan amal soleh yang mereka buat, kemudian batu yang menutup gua tu sampai mereka boleh melepaskan diri daripada gua. Jadi mungkin itu antara konsep tawasul yang Ustaz kongsikan. Ustaz, mungkin kalau Ustaz boleh, saya pun dah tak berapa ingat kisah tu. Ada Ustaz kisah tu? Okey, bagus. Soalan bagus. Sebab memang kisah tu berada dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kisahnya panjang, cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua. Tidak dinyatakan bila kisah tu berlaku. Mungkin berlaku pada zaman Nabi, mungkin berlaku pada zaman sebelum zaman Nabi SAW, tapi diceritakan semula oleh Nabi Muhammad SAW. Kisahnya ada 3 orang terperangkap dalam gua. Lepas tu masing-masing cuba untuk tolak. Masa tu hujan jadi ada batu menutup pintu gua, jadi masing-masing cuba untuk tolak batu tu, tak mampu. Jadi mereka kata apa? Tidak ada yang boleh menolak batu ni ataupun mengeluarkan kita daripada apa yang kita sedang berada sekarang ni, melainkan kita saling menyebutkan apa amalan kita yang kita pernah buat. Jadi masing-masing sebutkanlah. Yang pertama dia sebutkan yang dia ada ibu bapa yang dah tua. Lepas tu dia sentiasa bagi makan kepada ibu bapa dia yang dah tua ni. Dia kalau dia bela kambing tu, susu kambing tu dia akan bagi kepada ibu bapa dia dulu sebelum berikan kepada keluarga dia, kepada anak-anak dia. Pada satu hari dia balik bawa susu kambing, mak ayah dia dah tidur. Jadi dia tunggu di tepi katil mak ayah dia. Dia tak nak kejutkan mak ayah dia. Dia tunggu di tepi katil mak ayah dia tu sampailah mak ayah dia bangun, walaupun anak dia menangis-nangis pegang kaki dia. Kalau kita bayangkan anak menangis-nangis kat kaki, mak ayah tidur dah kan. Anak menangis-nangis kat kaki nak minum susu tu, dia tetap tunggu juga sampai mak ayah dia bangun, dan dia bagi mak ayah dia minum dulu, kemudian barulah dia bagi kepada keluarga dia. Lepas tu dia sebutkan apa perkataan dia. Itu yang penting tu. Dia kata, ya Allah, kalau engkau tahu amalan ni aku hanya buat kerana kamu, ya Allah. Maksudnya apa? Dalam banyak-banyak amalan dia fikir satu amalan yang paling ikhlas kepada Allah. Bukan sebarang amalan. Dia akan fikir dalam hidup kita, aku ni pernah tak aku buat satu amalan yang paling ikhlas. Tak ada sebab lain, tak ada sebab apa-apa, melainkan kerana Allah sahaja. Kalau aku buat tu paling ikhlas ataupun hanya mengharap kepada kamu, ya Allah, maka bukalah pintu gua ni. Lepas tu pintu gua tu terbuka sikit, bergerak. Batu yang ada dekat depan pintu tu bergerak, tapi tak boleh keluar lagi.
Yang kedua pula cerita dia ni ada seorang anak saudara. Anak saudara dia ni cantik, perempuan. Dia ingin bersama dengan anak saudara dia ni walaupun tak boleh kahwin dengan anak saudara. Anak saudara ni tahu tak boleh. Sampailah satu hari anak saudara tu jatuh miskin, susah, datang nak pinjam duit. Dia kata kalau nak pinjam duit boleh dengan syarat kena bersama dengan saya. Lepas tu bila dah tak ada orang dah dalam bilik tu, dah tak ada orang, tiba-tiba dia, anak saudara dia kata, takutlah kamu kepada Allah ataupun bertakwalah kepada Allah. Tidak boleh buat benda macam ni, tak boleh lah. Lepas tu dia pun terkejut dan dia kata, pergilah ambil duit ni dan pergi, tak payah buat apa-apa, ambil bantuan ni, tak payah buat apa. Jadi dia sebutkan dalam doa dia, dia kata, ya Allah, kalau kamu tahu aku buat tu semata-mata kerana kamu, ya Allah. Orang dah tak nampak, lepas tu anak saudara itu pun dah menyerah, tapi tak ada siapa-siapa tahu dah. Tetapi dia tak buat tu kerana Allah. Kalau kamu tahu, ya Allah, yang aku buat ni hanya kerana kamu, maka bukalah pintu gua ni ataupun lepaskanlah kami daripada kesusahan kami ni. Pintu gua tu pun terbuka lagi sikit. Nak menunjukkan, kata dia cari amalan yang tak pernah orang lain tahu dan hanya dia sahaja yang tahu ataupun dengan anak saudara dia itulah yang tahu, dan dia harapkan itu yang paling ikhlas dia dengan Allah SWT. Dia buat tu semata-mata kerana Allah. Kalau ada orang curi contohnya kan, dia nak curi, dia dah survey tempat, dah tengok kawasan semua clear, dia dah tengok tuan rumah semua tak ada, balik kampung update dekat Insta kan, pergi ke bercuti kan, dia tahu tuan rumah tak ada, dia pun nak pergi tengok-tengok, ada kereta peronda lalu. Ada kereta peronda lalu. Jadi dia macam, cancel dululah. Boleh ke rasa-rasanya? Takut-takut dia tak buat tu bukan sebab kerana Allah, takut-takut sebab ada kereta peronda lalu kan. Jadi itu mungkin kita punya analogi yang tak kena lah kalau kita kata dia nak cuba bertawasul dengan amalan dia tu. Tapi yang dalam kisah ni Rasulullah sebut dia buat satu benda yang orang lain semua tak tahu. Yang ketiga, tiga orang yang ketiga, dia ni ada seorang kawan dia yang dia ada partner dalam bisnes, rakan kongsi dalam dia punya perniagaan. Partner dia ni ada bagi dia duit sikit untuk dia pegang, ataupun sebenarnya tu bahagian partner dia, tapi partner dia tu tak datang untuk ambil balik. Jadi apa dia buat? Dia telah laburkan. Dia beli kambing, lepas tu kambing tu beranak sampailah dah besar dia punya perniagaan kambing tu, dah penuh kambing tu, satu padang tu penuh dengan kambing daripada duit partner dia tu. Tiba-tiba partner dia tu ataupun rakan kongsi tu datang balik, dia kata, saya nak duit saya balik. Dia kata, ni semua kambing yang ada dekat taman ni, semua yang ada dekat ladang ni, semua kamu punya. Tu kawan dia kata, betul ke ni? Dia kata, betul, jangan tipu, jangan main-main. Kata, betul, memang semua ni daripada duit kamu. Dan kawan dia tu ambil semua tanpa tinggalkan seekor pun. Dan dia bagi dengan rasa tenang. Jadi dia kata, ya Allah, kalau kamu tahu aku buat tu kerana kamu sahaja, ya Allah, maka bukalah kami, lepaskanlah kami daripada kesusahan kami ni. Memang pintu gua tu bergerak dan buka. Menunjukkan, kata, boleh jadi amalan tu dalam apa saja aspek. Antara perbuatan baik dia dengan ibu bapa, antara meninggalkan maksiat dengan anak saudara tadi, dan boleh jadi dalam perniagaan, dalam urusan dunia yang mana diniatkan semata-mata kerana Allah SWT. Kejujuran dia dalam menyerahkan kembali hak kawan dia tu, tanpa dia kata macam, usaha aku mana kan. Sebab kawan dia tak suruh. Kalau kawan dia suruh, ialah dia ada hak untuk dapat dia punya bahagian usaha. Tapi dia, kawan dia tak suruh, dia cuba inisiatif dia bagi semua sekali kepada kawan dia. Dan dia kata kepada Allah, ya Allah, kalau kamu tahu aku buat ni semata-mata kerana kamu, maka lepaskanlah kami daripada pintu gua. Sebenarnya kisah ni menarik sebab dia sahih dan dia sepatutnya diulang-ulang lah kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, supaya kita ni usahakan untuk kita ada satu amalan yang tak ada orang tahu melainkan Allah SWT. Sebab tu amalan yang paling baik dalam sehari adalah solat sunat. Solat sunat pula yang paling baik adalah di rumah. Dalam banyak-banyak solat sunat pula, yang paling baik adalah solat qiyamul lail. Dan waktu qiyamul lail yang paling baik adalah waktu sepertiga akhir malam. Sebab apa? Sebab semakin dia tersembunyi daripada mata manusia, semakin manusia tak tahu, semakin dia jadi lebih baik dan lebih diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi menarik ya sharing Ustaz mengenai maksudnya amalan spiritual yang boleh membantu ya menyembuhkan penyakit ataupun menghilangkan kemudaratan tu tak semestinya terhad kepada doa, zikir, tetapi juga amalan-amalan soleh ya. Apa juga bentuk yang dilakukan secara ikhlas dan maksudnya tidak berniat untuk menunjuk dan sebagainya ya. Ustaz, ada soalan ya daripada Putri Nurul Hidayah yang dia kata, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, kalau kita kerap sakit on and off, bila pergi hospital doktor sendiri tak dapat nak kesan penyakit apa, adakah sakit itu ada kaitan dengan benda gaib seperti santau? Okay Ustaz, boleh sharekan sikit Ustaz. Saya suka soalan ni kan, kerana selalulah saya dapat soalan macam ni. Dia bila sakit tu tidak diketahui je, dia terus akan tuduh jin. Jadi rasa sampai ada orang buat kartun ni kata apa, jin tu tengah duduk saja, tiba-tiba orang tuduh dia. Dia kata apa hal aku kena kan. Sebenarnya penyakit ni dia ada banyak sebab. Kalau kita kata dia bukan sakit fizikal, mungkin dia sakit mental.
Sakit mental bukan gila. Jadi kalau dia tak dapat nak check daripada doktor A, dia pergi kepada doktor B. Kalau tak dapat check dari segi pakar yang fizikal ni, tak nampak sakit fizikalnya, pergi kepada pakar yang sakit mental pula ataupun sakit yang lain lah. Maksudnya cuba banyak-banyak doktor untuk dia kesan benda-benda ni. Dalam Islam ni agama yang sangat saintifik. Maksudnya kita ada bukti baru kita tuduh. Kalau tak ada bukti kita tak tuduh. Tapi memang kita tidak menafikan ada perbuatan ataupun makhluk-makhluk gaib ni lah. Antaranya Nabi SAW sebut, dia bukan semestinya jin. Antara Nabi SAW sebut apa? Al-ainu haq. Ain. Penyakit ain. Ain ni apa? Ain ni maksudnya mata. Apa maksud mata? Mata ni maksudnya dengki. Orang dengki menyebabkan kita jatuh sakit. Memang betul. Kewujudan penyakit ni. Bukan orang tu dia dengki dan dia hantar makhluk, bukan. Dia dengki menyebabkan kita sakit. Contohnya, bila budak-budak kecil ataupun bayi yang masih kecil ni, Rasulullah SAW selalu suruh sahabat-sahabat ni untuk bacakan doa lindungi mereka, dan bila tengok benda-benda yang cantik ni, sebutkan nama Allah, pujilah Allah. Jangan terlalu rasa macam bestnya anak dia comel, anak saya tak comel, ataupun bestnya dia ni dah dapat anak saya dia tak dapat lagi. Walaupun orang tu cuma perasaan saja, sambil dia tengok anak tu, dia cuma perasaan dia saja. Tapi Nabi SAW sebut apa tadi? Al-ainu haq. Memang pandangan ni kesan dia betul, kesan dia benar. Dan Nabi SAW pernah terkena ain. Lama nak hilang daripada ain ni. Antara kesan ain, kalau ditanya kepada orang-orang yang buat khusus dalam bidang perubatan ruqyah ni, jampi-jampi ruqyah ni, memang dia kata antara kesan ain adalah orang tu akan jadi murung. Biasanya dia ni orang yang terpelajar ataupun dah jadi berjaya, terkenal contohnya, dia terkenal tapi disebabkan dia ni menjadi mata pandangan orang semua selalu tengok dia, jadi dia senang kena ain. Sebab tu kalau dalam budaya Arab ni, benda-benda cantik yang dia ada, dia akan tampal stiker subhanallah, tulis kat stiker tu, supaya apa? Supaya orang yang tengok tu automatik akan terbaca nama Allah di situ. Tapi kalau kita budaya Melayu tak jadilah. Mungkin ada orang tak pandai baca Jawi kan, dia tengok cantiknya khat tu macam tu. Tapi kalau Arab, dia saja letak stiker tu supaya apa? Supaya kalau orang tengok je apa-apa yang cantik tu, mata dia akan automatik terbaca lafaz Allah. Sebab itulah kita, kalau kita nampak benda-benda yang cantik, maka pujilah Allah SWT. Sebab takut-takut bukan kita niat nak mengenalkan dia, tapi memang disebabkan terlalu dengki tu menyebabkan kadang-kadang barang, kadang-kadang orang, kadang-kadang kesihatan sendiri akan terjejas disebabkan oleh hasad dengki tu, mata tu. Sebab tu antara doa yang dibaca adalah qul a'udzu birabbil falaq, dia punya penutup wa min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Tak semestinya orang yang dengki tu dia buat benda-benda syirik, menghantar makhluk halus dan sebagainya. Mungkin dia dengki semata-mata, disebabkan oleh dengki semata-mata tu ada kesan terhadap jiwa ataupun terhadap badan manusia tu. Wallahu alam. Jadi saya tertarik dengan Ustaz sharing mengenai penyakit ain ni. Saya rasa sekarang ni dalam kita sangat aktif di media sosial kan, selalu upload gambar-gambar kan, Facebook, Instagram kan, Insta famous, selalu share kejayaan-kejayaan. Jadi mesti ada orang yang dengki. Jadi macam mana untuk nak elakkan benda tu ataupun memelihara daripada terkena penyakit ain ni, Ustaz? Dia nak mengelakkan daripada ain dan juga nak mengelakkan daripada penyakit apa pun sama saja. Dia punya kaedah dia antaranya adalah kita mengamalkan doa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang juga boleh mengelakkan daripada terkena ain. Tapi kalau kita tengok tadi, saya sebut tadi Rasulullah SAW pun pernah terkena ain. Jangan peliklah kalau kita masih mengamalkan zikir pagi dan petang dan kita terkena. Jangan salahkan zikir tu kan. Sebab dia kadang-kadang terlalu kuat, influence dia tu terlalu kuat, menyebabkan kita terkena juga walaupun kita dah baca setiap pagi dan setiap petang. Itu secara umumnya zikir pagi dan petang memberi perlindungan daripada penyakit ain dan juga penyakit-penyakit lain. Dalam zikir pagi dan petang tu memang ada khusus untuk ain sebenarnya, tapi kita amalkan secara umumnya lah, walaupun kita niatkan kepada seluruh penyakit dan juga keburukan daripada di dunia ataupun di akhirat. Antara amalan yang boleh dibuat kalau orang tu rasa dia ni kena ain lah. Kalau orang tu rasa dia ni kena ain adalah dia boleh mandi dengan air daripada basuhan tangan orang yang kena ain, orang yang dia sangka orang tu punya ain tu. Tapi disebabkan kita tak tahu, sebabkan kita tak tahu siapa yang punya ain ni kan, dah influencer punya zaman kan. Sebab tu ada setengah-setengah orang, ni saya bagi tahu rahsia dia lah. Walaupun saya taklah kata saya setuju atau tak setuju dengan perbuatan ni. Sebab tu setengah orang dia pergi ambil air kolah masjid. Sebab apa? Sebab dia kata air kolah masjid ni telah diceluk oleh ramai orang.
Tapi zaman sekarang masalah dia masjid dah ada lebih banyak daripada bilangan orang yang tengok di Facebook ataupun di Insta tu kan. Zaman dulu ialah logik lah kan kalau kita guna logik tu. Iaitu kita basuh tangan ataupun kita mandi daripada bekas basuhan tangan orang tu kan. Sebab zaman dulu mungkin masjid tu lah yang ada di kampung tu dan dia ada kolah, dan kalau ada orang dengki pun orang kampung tu je lah kan. Kita tak nak tuduh siapa-siapa lebih spesifik, jadi kita pergi ambil kolah masjid tu je lah. Senang kan. Tapi zaman sekarang susah lah kan. Dia seolah-olah dah jadi satu macam cara pula dah kan, tata cara. Sedangkan tak ada, Nabi tak pernah katalah basuh daripada kolah masjid. Zaman Rasulullah sebenarnya dekat masjid tak ada kolah pun, sebab orang biasa ambil wuduk di rumah. Orang tak pergi ambil wuduk di masjid. Tapi itulah dia antara cara kalau kita sangka kita ni terkena ain. Dan cara lain juga adalah kita bacakan 3 kul dan juga surah Al-Fatihah tadi tu secara berulang-ulang. Kalau kita kata contoh diri kita yang hati kita kena ain sambil kita pegang dada, ataupun jantung kita dia terkena ain, kita pegang dada. Kalau kita rasa anggota badan yang sesuatu tu, kita pegang kat anggota tu. Dan kalau benda pun boleh jadi, contohlah kita beli handphone baru. Dia setengah orang dia guna istilah apa, tak berkat. Tapi sebenarnya dia bukan tak berkat, kadang-kadang boleh jadi ain. Kita beli benda tu baru, kita duk tayang kat orang macam, oh, tengok ni handphone aku cantik kan, tengok ni gambar aku sharp kan, flawless. Tengok ni dia asyik tunjuk kat orang handphone dia, tiba-tiba telefon dia sikit-sikit terjatuh lah, sikit-sikit screen crack lah, lepas tu baru guna sekejap dah hang lah. Pelik juga kan. Tengok dekat orang lain tak ada menjadi macam dia. Mungkin dia terkena ain sebab dia asyik menunjuk-nunjuk kepada orang. Jadi dia boleh bacakan benda yang sama kepada benda juga. Dia tak semestinya bacakan kepada badan kita juga. Boleh juga. Jadi tu ain lah secara umum. Tapi kalau tanya kepada perubatan orang yang buat perubatan ruqyah tadi tu, memang diorang ni ada bezakan tau. Dia tahu antara orang ni sakit mental ataupun kemurungan betul-betul, ataupun dia kemurungan disebabkan ain. Dia kata ada simptom yang berbeza, dia kata. Saya pun tak pasti sebab dia orang jumpa ramai orang. Banyaklah pengalaman dia kan. Tapi saya tak jumpa ramai orang. Yang dia bagi tahu, memang bagi tahu saya, dia kata kawan saya sendiri memang ada seorang tu memang buat ruqyah ni. Dia bagi tahu saya, dia kata orang yang kemurungan disebabkan ain ni beza kemurungan dia dengan orang yang kemurungan biasa ataupun kemurungan yang standard lah, yang bukan disebabkan ain ni. Dia ada beza dia. Tapi benda yang sama, yang datang jumpa dia, benda yang sama adalah biasanya orang-orang ni adalah orang yang terkenal. Dia dikenali ramai lah. Orang dia kenal dia buat live selalu macam tu lah. Beza dia. Tapi kalau nak selamat lagi untuk mengelakkan, tak payahlah cerita ke orang sangat kan. Itulah nak selamat lagi kan. Tapi mungkin ada orang berhujah kata nikmat-nikmat Allah ni kena ditunjukkan. Jangan tak guna nikmat Allah kan. Dalam surah Ad-Duha tu kata kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dan nikmat Allah tu hendaklah kamu ceritakan. Tapi sebenarnya dalam tafsir ada banyak, selain daripada kita ceritakan, maksudnya kita gunakan. Contohlah saya ada duit nak beli baju baru, tapi saya tak guna duit tu, simpan untuk apa kan. Allah suka untuk melihat hasil daripada nikmat yang halal yang Allah berikan kepada dia untuk dia pakai. Jadi Allah yang memberi kita hasil untuk kita beli baju baru, belilah baju baru. Bukan maksudnya kita tayang. Tu dia. Jadi tafsiran dia tu pelbagai. Jangan kita terlalu rigid kepada satu-satu tafsiran lah. Mungkin ada orang tafsirkan kata, maksud ayat ni adalah kena cerita, jadi saya ceritalah. Tak semestinya lah. Sebab takut-takut dia terkena ain lah. Itulah wallahu alam. Jadi maksudnya langkah-langkah keselamatan maksudnya mungkin kurangkanlah kot menunjuk-nunjukkan nikmat tu di media sosial mungkin ya, ataupun yalah. Jadi memang satu keinsafan yang Ustaz kongsikan ini ya. Kerana memang sekarang ni zaman orang semua nak update, sikit-sikit update kat social media kan, sikit-sikit update. So kena hati-hatilah dengan penyakit ain ni. Tapi kalau nak guna teknik orang Arab tadi boleh juga. Orang Arab tadi dia sambil dia tunjuk, sebab benda kadang-kadang tak boleh nak elak kan. Dia letak subhanallah ke masya-Allah. Kalau kita contohlah nak letak gambar anak dekat dalam ni kan, sebab seronok, orang yang seronok ni dia tak ada nak alang kan. Dia seronok dapat baby, dia pun hantar gambar baby dia dekat dalam internet, tulis siap-siap dekat atas tu subhanallah. Biasa orang yang baca tu dia akan ternampak tu tulisan tu. Tu antara teknik orang Arab ajarlah. Saya tak pasti setakat mana kebesaran dia sebab kita baca tu secara tak sengaja kan. Tapi sekurang-kurangnya adalah juga baca lafaz Allah tu. Okay. Jadi Ustaz macam kalau tadi saya kongsikan adakah dia boleh digunakan juga untuk mengelakkan penyakit? Betul. Amalan-amalan yang doa, zikir pagi dan petang tu juga selain daripada penyakit ain, dia juga boleh mengelakkan penyakit-penyakit lain lah. Penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit spiritual, penyakit hasad, dengki, sombong, penyakit ujub dan penyakit malas. Sebab ada contoh doa Nabi sebab apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung daripada sifat lemah dan juga sifat malas.
malas tu sebenarnya satu penyakit juga sebab orang yang malas ni dah biasa dengan kemalasan, dia pun rasa macam selesa dengan malas itu, semakin malas kan. Jadi doa tu juga menjadi satu perlindungan daripada penyakit. Selain daripada dia menjadi doa penyembuh, kita sebenarnya dah sekali harum kan dalam zikir pagi dan petang tu, kita dah kumpulkan semua sekali dan baca semua sekali. Tu kelebihan lah kita, sebab di zaman akhir zaman ni dah ramai ulama-ulama yang mengumpulkan dalam bentuk kompilasi ni, kita tinggal baca semua je. Tapi kalau kita tahu dengan lebih spesifik, lagi bagus kan, sebab kita boleh jimat masa dan juga kita boleh ambil secara khusus kalau kita nak melindungi daripada apa-apa yang khusus lah, dan lebih menghadirkan jiwa tu ketika kita baca tu. Jadi kita tahu ini baca sebenarnya untuk mengelakkan, ini baca sebenarnya untuk menyembuhkan. Tu beza dia. Satu perubatan yang mengelakkan, satu lagi perubatan yang menyembuhkan selepas terjadi kan. Sebenarnya secara umumnya memang dalam zikir pagi dan petang tu dah digabungkan secara kompilasi lah semua sekali. Right. Mungkin Ustaz ada pengalaman sendiri bagaimana Ustaz menggunakan doa dan zikir untuk menyembuhkan penyakit ni? Oh, saya sendiri tak ada pengalaman secara khusus lah. Tapi biasanya saya, ni saya bagi tahu rahsia saya lah. Rahsia saya adalah saya selalu minta orang doakan. Terutamanya mak lah, sebab doa mak ni dia lebih mustajab. Biasanya saya memang yakin dengan itu. Konsep saya yakin dengan itu. Walaupun saya sendiri memang zikir pagi dan petang ke ataupun doa ke ada juga, tapi saya yakin yang doa orang yang lain ni juga lebih mustajab lah, terutamanya orang-orang yang bagi mata saya nampak dia soleh kan, minta dia tolong doakan. Dan ini juga salah satu cara dipanggil tadi tawasul tadi, iaitu kita bertawasul dengan minta orang-orang yang soleh. Walaupun mak kita tu bagi kita macam bukan bagi kita lah, bagi orang lain dia mungkin manusia biasa, tapi disebabkan dia tu seorang ibu kan, jadi dia punya doa tu sebenarnya lebih mustajab sebab dia lebih ikhlas sebenarnya bila dia mendoakan anak kan. Dia hubungan ayah dan mak ni kepada anak ni, dia tak minta balasan. Beza kalau hubungan orang lain kan, macam saya dengan kawan mungkin ada kepentingan, tapi kalau mak ayah ni tak ada, automatik bila dia dapat anak je dia terus sayang anak tu. Anak tu tak buat apa lagi kan, lahir terus sayang, tak tahu kenapa kan. Macam tu. Jadi saya selalu minta, itu rahsia saya lah, saya selalu minta tolong mak lah. Kalau saya demam ke sakit ke apa, memang saya minta tolong mak doakan. Tapi antara lain adalah mendoakan orang lain. Sebab memang bila kita mendoakan orang lain, dia memang Nabi SAW sebut ada malaikat yang diutuskan khusus untuk mengaminkan doa kita kepada orang lain ketika tanpa disedari. Sebab tu saya bukan nak puji diri sendiri kan. Kalau ada orang cerita, ada orang sakit ke apa dalam WhatsApp, dalam grup, saya tak tulis sembuhkanlah, ya Allah pemudahkanlah. Saya tak tulis kat situ. Saya terus doakan dalam hati lah. Waktu saya baca tu saya terus doakan hati. Berhenti kejap, doa kejap, dah sambung balik scroll kan. Sebab nak habiskan notification je sebenarnya kan. Habis kan buka tengok, lah rupanya ada orang sakit, patutlah sampai 100 kan. Semua orang nak doa, satu grup 200 orang. Semua orang nak tulis kan. Copy paste kan. Jadi saya ingat hadis Nabi tu sebut mendoakan sahabat dalam ghaib, maksudnya tanpa pengetahuan dia. Jadi saya terus berhenti kejap, baca doa dan teruskan scroll lah. Tak payah copy paste. Sebab doa orang lain, malaikat akan mengaminkan. Maksudnya kalau tadi kita minta orang yang soleh untuk doakan, kali ni kita minta malaikat tolong aminkan. Bukan kita minta tolong orang dah ni kan. Malaikat lagilah soleh, dia tak ada dosa yang lalu ataupun yang akan datang, lagilah tak ada kan. Jadi itu teknik yang saya buat lah. Wallahualam. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Ustaz yang sharing ya. Ada sedikit komen daripada netizen ni, daripada Darul Astro, akan bermanfaat. Thank you dah. Terima kasih Darul Astro ya. Daripada Sharifah Baljazam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Daripada Ida Madia, Alhamdulillah, terima kasih untuk kongsikan tajuk yang bermanfaat ini. Okey, Alhamdulillah. Okey. Daripada Anis Alhamdulillah kongsi yang bermanfaat sekali. Terima kasih Doktor dan Ustaz ya. Ya. Daripada Putri Hidayah, terima kasih Dr. Ustaz atas penjelasan ya. Okay, sama-sama Putri Hidayah. Okay, baiklah Ustaz, nampaknya kita pun dah di penghujung sesi. Mungkin Ustaz ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup sesi kita. Islam penutupnya saya beritahu, menegaskan sekali lagi bahawa Islam ni dia satu agama yang sangat saintifik ataupun agama yang sangat kita panggil apa, sangat logik. Maksudnya kalau kita usaha dapat, tak usaha tak dapat. Macam tu. Islam ni agama yang ada usaha, ada ikhtiar. Dia tak boleh semata-mata kita doa
Dia tak boleh semata-mata kita berharap sahaja. Nabi SAW nak berperang, Nabi berlatih, Nabi SAW nak berperang, Nabi pakai baju besi kan, semua kan. Jadi begitu juga kalau kita ni dalam berhadapan dengan penyakit, kita kena ada perlindungan yang pertama, dan yang kedua bila dah kena tu kita berubat. Bukannya kita semata-mata berdoa saja. Tapi memang ada dalam sirah Nabi SAW pernah menziarahi seorang makcik tu. Makcik tu minta Rasulullah doakan dia. Rasulullah kata, nak tak kalau saya tak doa? Kalau saya tak doa dan makcik masuk syurga, nak tak? Lepas tu makcik kata, boleh juga. Kalau macam tu doakan saya supaya saya tak terbuka aurat. Lepas tu Rasulullah doakan supaya makcik tu tak terbuka aurat. Ini setengah-setengah ulama yang contemporary kata untuk penyakit yang Rasulullah tahu sebenarnya zaman tu belum ada dia punya ubat dia. Jadi Rasulullah nak doakan, takutkan makcik tu rasa macam down pula kalau tak sembuh kan. Nabi doa tapi tak sembuh. Ataupun Nabi doa dia jadi sembuh, jadi tak saintifik lah pula kan. Penyakit yang zaman tu belum ada ubat tiba-tiba sembuh disebabkan Nabi doa. Kalau tu semua orang berebut-rebut nak jumpa Nabi je kan. Berubah profession daripada seorang Nabi kepada seorang penyembuh pula. Jadi Nabi kata kepada makcik tu, nak tak kalau saya tak doa, tapi kamu dapat masuk syurga. Maksudnya sebenarnya Rasulullah tahu yang dia ni sebenarnya penyakit dia tu tak boleh sembuh dah. Tak boleh sembuh. Tapi makcik tu minta supaya Rasulullah doakan supaya aurat dia tak terbuka. Tu je. Bila dia datang sakit tu, aurat dia tak terbuka, Rasulullah doakan tu, dan memang itu je lah yang berlaku, iaitu bila dia sakit sekalipun dia tak terbuka. Jadi Islam ni agama yang apa tadi? Yang sangat saintifik. Dia ada usaha, adalah balasan dia. Tak ada usaha, tak ada balasan dia. Siapa sahaja yang berusaha walaupun dia bukan Islam sekalipun, dia akan dapat balasan dia. Islam ni beza dia bila kita berdoa dengan penuh yakin kepada Allah SWT dan sangat berharap kepada Allah SWT, Allah akan berikan. Kalau tak, dia jadi macam mainan mulut sajalah. Wallahualam. Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz ya atas pengalaman dan konsep yang kita bermanfaat. Terima kasih juga kepada kita kerana bersama-sama kita. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.